Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, kumpulan 3 iaitu Anak Jati Melayu akan membentangkan tentang kesan penjajahan luar terhadap Malaysia. Dipersilakan. Isi kandungan bagi topik untuk hari ini ialah pertama pengenalan iaitu objektif, kaedah, lokasi kajian dan yang kedua analisis dapatan kajian dan yang terakhir sekali kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rafiqi bin Ahmad Rashidi. Hari ini saya ingin menceritakan ataupun memberi pengenalan tentang kesan penjajahan Barat dalam negara Malaysia. Setiap orang di negara Malaysia umumnya mengetahui tentang penjajahan yang berlaku di zaman pemerintahan Melaya waktu ketika itu. Pakar-pakar sejarah Malaysia memperlihatkan proses pembentukan masyarakat plural yang ada pada hari ini. Antara ciri pluralisme alam Melayu sebelum kedatangan orang Eropah adalah fleksibel. Jadi, akibat daripada terlaksananya undang-undang kolonial dan wujudnya masyarakat pluralistik serta diikuti dengan terbentuknya negara, bangsa dan rangka cara mengupas perkembangan baru turut mengalami perubahan. Akhirnya, masyarakat plural juga boleh didefinisikan sebagai masyarakat majmuk, masyarakat yang sangat sinonim dengan Malaysia sebagai sebuah negara yang bercirikan berbagai kaum serta identiti. Ia terdapat lebih kurang dalam 80 kaum di seluruh Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seterusnya kita akan beralih kepada objektif kajian. Objektif kajian kami yang pertama ialah mengenal pasti kesan-kesan penjajahan luar terhadap Malaysia. Ini kerana apabila berlaku penjajahan terhadap sesebuah negara, maka ia akan meninggalkan kesan tidak kira sama ada besar maupun kecil. Seterusnya, objektif kajian kami yang kedua ialah menganalisis tahap kefahaman pelajar di Universiti Sains Islam Malaysia terhadap kesan penjajahan luar terhadap Malaysia. Ini kerana apabila para pelajar mengetahui kesan-kesan yang ditinggalkan oleh para penjajah, maka mereka dapat mengambil iktibar dan pengajaran daripada apa yang telah berlaku. Akhir sekali, objektif kajian kami ialah mengenal pasti sebab ataupun faktor berlakunya penjajahan luar terhadap Malaysia. Ini kerana setiap perkara yang berlaku pasti ada sebab ataupun faktor yang menyumbang kepada perkara tersebut. Oleh itu, kami ingin mengetahui secara dengan lebih mendalam dan teliti terhadap faktor ataupun sebab berlakunya penjajahan luar terhadap Malaysia. Sekian, terima kasih. Saya Nur Adia Farzana binti Ghazali dengan nombor matrik 1210-123 akan menerangkan tentang metodologi kajian. Metodologi ialah sistem yang merangkumi kaedah dan prinsip yang digunakan dalam sesuatu kajian, kegiatan, disiplin dan sebagainya. Kaedah yang digunakan dalam kajian ini adalah kaedah kualitatif, iaitu dengan melayari laman-laman web yang dipercayai sumbernya dan merujuk bahan-bahan ilmiah. Seterusnya, kaedah kuantitatif juga digunakan dalam kajian ini, iaitu dengan cara mengedarkan borang soal selidik. Saya Muhammad Ridwan bin Abdul Halim, nombor matrik 1210-119. Lokasi kajian ini berlaku di Universiti Sains Islam Malaysia. Tujuan kajian ini adalah untuk menganalisis kefahaman pelajar tentang kesan penjajahan luar terhadap Malaysia. Bukan itu saja, ia juga hanya terbuka kepada pelajar USIM yang berasaskan daripada segi umur, jantina dan berlatar belakangkan daripada segi fakulti yang berbeza. Saya akan membentangkan hasil dapatan kajian tentang kefahaman pelajar USIM terhadap faktor penjajahan luar kepada Malaysia. Seperti yang kita dapat lihat, soalan 11 dan soalan 13 telah mencatatkan peratusan yang tertinggi, iaitu sebanyak 85.7% bagi setuju. Manakala soalan 10 dan soalan 14 telah mencatatkan peratusan yang terendah, iaitu sebanyak 47.6%. Seterusnya, seperti yang kita dapat lihat juga, soalan 9 telah mencatatkan peratusan yang tertinggi
bagi ke-7 iaitu sebanyak 16.7%, manakala soalan 11 telah mencatatkan peratusan yang terendah iaitu 0%. Hal ini telah membuktikan bahawa pelajar USIM mengetahui apa tujuan penjajah luar jajah ke tanah Melayu. Dan akhir sekali, soalan 14 telah mencatatkan peratusan yang tertinggi bagi tidak pasti iaitu sebanyak 50%, manakala soalan 13 telah mencatatkan peratusan yang terendah iaitu sebanyak 11.9%. Di sini saya ingin membuat ulasan berkaitan kefahaman pelajar Universiti Sains Islam Malaysia terhadap kesan penjajahan luar kepada Malaysia. Pada kesempatan ini, apa yang dapat saya ulaskan ialah tentang soalan yang kelima, iaitu tentang duit pokok pisang yang telah menyebabkan kadar inflasi yang tinggi pada zaman pemerintahan Jepun merupakan salah satu kesan penjajahan luar kepada Malaysia. Soalan ini telah memegang peratusan yang tertinggi bagi peratusan yang tidak pasti dan peratusan yang tidak setuju, serta peratusan yang terendah bagi peratusan yang bersetuju. Peratusan yang tidak pasti ialah seramai 50% bersamaan 21 orang daripada 42 orang responden, dan peratusan bagi yang tidak bersetuju pula ialah seramai 71% bersamaan 3 orang daripada 42 orang responden. Oleh itu, jelaslah bahawa terdapat sebahagian besar dalam kalangan responden yang tidak faham dan tidak tahu berkaitan kesan tersebut. Antara kesan penjajahan luar terhadap Malaysia ialah munculnya masyarakat pelbagai kaum. Pihak British telah memberi ruang dan peluang kepada orang Cina dan India untuk berhijrah ke negara ini pada suatu masa dahulu. Pada masa itu, buruh-buruh daripada China dan India dibawa masuk ke tanah Melayu untuk bekerja di lombong biji timah dan ladang getah kepunyaan British. Suasana politik di negara asal yang tidak menentu menyebabkan buruh China dan India berasa terpanggil untuk mencari rezeki di tanah Melayu. Justru itu, pada awal tahun 1920-an telah menyaksikan kemasukan buruh-buruh dari China dan India yang ramai ke tanah Melayu. Di sinilah bermulanya masyarakat majmuk di tanah Melayu dengan kehadiran orang Cina dan India yang akhirnya menjadi penduduk tetap tanah Melayu. Saya akan menerangkan tentang faktor berlaku penjajahan luar terhadap Malaysia. Yang pertama, faktor ekonomi. Tanah Melayu mempunyai banyak bahan mentah seperti biji timah, kelapa, emas, rempah ratus dan lain-lain. Jadi selepas revolusi perindustrian, Amerika Syarikat dengan Britain menjadi pembeli biji timah yang terbesar kerana permintaan yang tinggi untuk industri mengenting makanan. Yang kedua adalah faktor politik. Telah berlaku perubahan politik dan dasar di Britain, di mana berlaku perubahan kerajaan daripada kerajaan liberal kepada kerajaan konservatif, telah mempengaruhi daripada dasar tidak campur tangan kepada dasar campur tangan British di tanah Melayu. Nama Siti Hajar Sofia binti Khair, nombor matrik 12101118. Terdapat beberapa impak negatif penjajahan terhadap Malaysia, antaranya ialah berlakunya konflik Melayu Cina, antaranya revolusi bersenjata yang dilakukan oleh PKM selama 14 hari yang mengakibatkan pelbagai kekejaman yang berlaku. Hal ini merupakan halangan terbesar bagi memerdekakan negara ini. Bukan itu saja, bahkan kegawatan ekonomi dunia juga turut meninggalkan impak negatif terhadap status pemilikan tanah pertanian. Kebanyakan orang Melayu hanya memiliki kebun getah dan kelapa yang berluasan tidak lebih 3 ekar seorang. Isu pemilikan tanah pertanian dan pemeliharaan tanah rizab Melayu juga merupakan punca meletusnya pergaduhan antara Melayu Cina yang mengorbankan seramai 41 orang Cina dan 29 orang Melayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umaymah Muslimah binti Hamzah 12101113. Hari ini saya akan mencadangkan cadangan bagi mengelakkan penjajahan luar terhadap Malaysia. Yang pertama adalah membuat kempen bagi memupuk semangat di kalangan rakyat Malaysia. Yang kedua, Kementerian Pendidikan Malaysia boleh menerapkan subjek sejarah atau etika dan peradaban sebagai subjek wajib lulus di sekolah maupun di universiti. Dan yang ketiga ialah sebagai rakyat Malaysia, kita perlulah melengkapkan diri kita dengan ilmu pengetahuan yang lebih mendalam. Dan yang terakhir sekali, sebagai rakyat Malaysia, lagi-lagi
di kalangan orang muda perlulah meningkat dan memupuk daripada sekarang, iaitu semangat kepimpinan untuk memajukan negara kita lebih lagi inovasi kreatif seperti negara-negara yang lain, negara-negara yang berjaya di luar sana. Sekian, wabillahi taufiq dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ialah Nushika bin Ahmad Sofi. Nombor kad matrik saya ialah 121014. Natijahnya, sebagai seorang pelajar serta sebagai seorang rakyat Malaysia, kita seharusnya mengetahui kesan-kesan yang ditinggalkan oleh penjajahan negara luar terhadap Malaysia. Ini kerana terdapat kesan-kesan penjajahan negara luar yang memberi kebaikan serta terdapat kesan-kesan penjajahan negara luar yang memberi keburukan terhadap Malaysia. Ia juga dapat meningkatkan lagi pengetahuan kita tentang faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya penjajahan negara luar terhadap Malaysia. Sekian, terima kasih.